Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Mahsyar yang kita dah berada pada siri yang ke-28. Sedar tak sedar dah berada pada siri yang ke-28. Mudah-mudahan pembacaan buku Mahsyar yang kita lakukan pada setiap petang, buku Mahsyar yang kita baca setiap petang membawa kepada sedikit sebanyak ibrah, peringatan yang kita perolehi insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang saya perasan di ruangan komen, ada Mazni, ahlan-ahlan Mr. Rudy, kemudian Y, Tulip Pink, ada user 7859, ada Mustafa Kamal dan juga Cik Tun serta semua sahabat-sahabat lain, Ina Hasbi dan lain-lain. Begitu juga di FB, ahlan-ahlan Kamiza Muhammad Amil, Jami'ah, Ummi Zayhadi, Yaya Lia, Mayasari, Aziza Izzah, Zainab Saleh, Ninda Anis, Zainun Hadi, Siti Khadijah, Nur Iman, Abdul Rahman, Zuraida Siddiq, Mazna Abu Bakar, Sabariyah Surin, Kak Langsu, Hasmah Muhammad, Safia Sapian, kemudian Wagina Sikun, Rosina Cikman, Norisa Wan Hasan, Amida Rauda, Nur Zaidah Jailani, kemudian Ruhaya Umar, Asma Amir, Fatimah Zi Ismail, Naimah Awang, Zahara Alias, Nur Hafizah Ramli, Az-Zahra, Nur Asikin, Faifarus Ashman, Aini Uthman, Rabiha Abdul Ghani, kemudian Aini Ismail, Rukumah Yusuf, Ramlah Sulong, Zakia Muhammad Nin, Zeti Akhtar, Siti Zabidah, Zahara Alias, Saadia Muhammad Arifin, Aini Uthman, Zakia Muhammad Nin, Serina Abdul Rahman, Nazifa Abdullah, Cikgu JJ, Rohana Kasim, Salsabil Muhammad Noh, Rosila Wati dan juga Syaimarini, Zawati, Hamidah, Fatimah S, Fatahiyah dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan semua. Terima kasih banyak-banyak Bos Mi. Terima kasih. Moga Allah balas dengan sebaik-baik kebaikan, ganjaran dunia dan akhirat. Terima kasih yang bagi gift di TikTok dan juga di FB. Ahlan-ahlan semua. Minta maaf pagi tadi saya tak sempat nak buat hayati Quran sebab saya ada kursus umrah di Masjid Al-Ikhlas. Saya minta maaf tak sempat nak buat hayati Quran. Namun kita dapat bersama pada petang ini, kita mulakan dengan kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga kita boleh latih diri kita, hati kita supaya kita buat apa pun perkara yang nampak biasa, mudah-mudahan bila kita buat kerana Allah boleh berubah menjadi pahala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas ke rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Terima kasih di TikTok Mr. Rudy yang banyak bantu share. Kemudian di FB pun semua sahabat-sahabat yang berada yang bantu share. Mudah-mudahan Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran dan kebaikan.
Maka tajuk kita pada hari ini, kita dah tiba muka surat yang ke-100. Sedar tak sedar, walaupun kita baca 2-3 muka surat, kat sini kita nampak bila sesuatu itu dibuat dengan istiqamah, walaupun sedikit, maka kesannya adalah besar. Sedar tak sedar, dah muka surat yang ke-100. Dan pada tajuk kali ini, penulis membawa tajuk bila Israel, iaitu malaikat maut, datang memanggil. Bila Israel datang memanggil, yang mana ada nasyid, ada lagu pun untuk itu. Maka bila Israel datang memanggil, persoalannya, adakah kita telah bersedia dalam keadaan kesakitannya tak terperi? Maka kata penulis buku, mati itu tidak mustahil akan menimpa engkau dengan kesulitan, kesakitan dan sebagainya. Sakit mati tersebut. Nabi SAW ketika mana menghadapi kesakitan saat kematian, maka pada waktu itu baginda Nabi SAW letakkan tangan baginda ke dalam bekas air. Nabi basahkan wajah baginda dalam hadis yang sahih. Kemudian Nabi bersabda, innalil mauti sakarat, sesungguhnya kematian itu memang ada kesakitannya, sangat sakit. Padahal malaikat dah begitu lembut menarik maut, roh daripada tubuh mulia baginda Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha berkata, bila aku melihat kesakitan yang dialami oleh Nabi SAW waktu kematian, maka aku tidak lagi berharap aku meninggal dunia dalam keadaan tanpa kesakitan. Sebab Rasulullah pun mengalami sakaratul maut, kesakitan kematian. Nanti kita akan baca pada muka surat yang ke-106 tentang kata-kata yang pernah dikongsi oleh para sahabat dan juga para ulama tentang bagaimana sakitnya kematian. Sakit. Maka kata penulis, mati itu tidak mustahil akan menimpa engkau dengan kesulitan, kesakitan dan sebagainya. Maka bayangkanlah, cuba kita bayangkan situasi kita bila malaikat maut datang menjelma di hadapan kita bersama dengan pembantu-pembantunya. Maka beliau berkata, bayangkanlah engkau sedang bertarung dengan pertarungan yang mana pertarungan itu tidak lain akan membawa engkau bertemu dengan Allah. Pertarungan, kita bertarung. Pada waktu itu saat roh dipisahkan daripada badan. Roh pada waktu itu ditanggal daripada badan. Kulit nak ditanggal daripada lapisannya pun sakit. Bayangkan pada waktu itu nak menanggalkan roh daripada badan. Maka kata penulis, bayangkan engkau sedang bertarung dengan kesakitan yang tersendiri. Dan ketika mana sedang mengalami sakit tersebut, maka tiba-tiba engkau terdengar satu suara yang menyapa. Assalamualaikum, kata suara tersebut. Namaku Israel, panggilan untuk malaikat maut. Akulah pemisah kelazatan dunia. Datang je malaikat maut, kita dah terputus daripada nikmat kelazatan dunia yang sementara. Akulah malaikat yang telah ditugaskan untuk mengambil nyawa manusia. Dan sekarang ini aku datang untuk mengambil nyawa engkau. Adakah engkau sudah bersedia? Kita nak cakap tak bersedia pun tak boleh. Kita nak bercakap tak nak pun tak boleh. Sebab bila datangnya kematian, Al-Quran gambarkan takkan pernah ada kelewatan, ada tangguhan, tak pernah. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, bila tibanya saat ajal, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً, tidak akan terlewat walaupun sesaat, walaupun seketika. Takkan terlewat dan takkan terawal. Maka malaikat tanya, sekadar nak maklumkan, bukan bererti kalau kita kata tak sedialah malaikat, can you come next week, boleh tak minggu depan, bulan depan, setahun lagi? Tak. Bila tiba je saat kematian, satu, mulut kita pun tak boleh nak berbicara. Dalam kitab Syarhus Sudur Bihali Ahwalil Mauta wal Kubur yang telah dikumpulkan riwayat-riwayat oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti,
Maka Imam Jalaluddin As-Suyuti menukilkan kata-kata daripada riwayat-riwayat yang mana kalaulah orang yang sedang mengalami sakaratul maut dia boleh bercakap, nescaya lari manusia yang berada di sekeliling orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Kalaulah dia boleh bercakap, kalaulah dia boleh zahirkan betapa sakit, tapi dah tak boleh. Sebab roh itu sedang terpisah daripada badan. Kalaulah dia boleh bercakap, nescaya lari semua manusia. Kalaulah pada waktu itu dia boleh menjerit, kalaulah pada waktu itu dia boleh ekspresikan betapa sakit, sebab sakit, roh dipisahkan daripada badan. Nanti ada waktu kita baca, tapi kitab itu pun tebal. Syarhus Sudur bihali ahwalil mauta wal kubur. Syarhus Sudur, pembuka hati dengan mendengar cerita-cerita tentang orang yang mati dan juga cerita tentang kubur. Itu nama tajuk buku Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Dan dia panjang, banyak riwayat. Maka nanti insya-Allah kalau usia saya panjang, nanti sebab lepas ni kita cadang nak baca buku yang lain. Kalaulah usia panjang, nanti lagi 10 tahun ke, 5 tahun ke, kita baca buku Imam Jalaluddin As-Suyuti tersebut. Sebab ada beberapa terjemahan yang saya dah beli, saya tidak berapa berpuas hati dengan terjemahan dia. Terjemahannya tidak berapa menjelaskan pada waktu itu gambaran riwayat-riwayat tersebut. Maka insya-Allah, mana tahu saya ada rezeki nak terjemahkan, cuma belum ada waktu nak terjemahkan. Maka kata penulis, bayangkan dalam kesakitan yang amat, dan pada waktu itu kita sedang bertarung nyawa, roh dipisahkan daripada badan, dan pada waktu itu malaikat maut tanya, dah bersedia ke? Dan kita pun tak boleh nak berkata-kata. Maka pada perenggan seterusnya, kata penulis, bayangkanlah diri engkau dalam keadaan nazak dengan kesakitan dan sebagainya. Itu keadaan kita yang kita tak boleh nak bayangkan. Tak ada kesakitan yang boleh menandingi kesakitan sakaratul maut. Nabi SAW pun mengalami. Cuma ada orang yang pada waktu itu muka Allah kadang-kala yang Allah selamatkan dia, dan pada waktu itu dia tidak mengalami kesakitan yang tersebut. Maka penulis gambarkan dalam kitab Imam Suyuti, dibawakan semua riwayat ini dengan detail. Malaikat mula menarik roh. Malaikat mula tarik roh kita. Dan roh tersebut ditarik bermula daripada mana? Daripada arah kaki. Sebab itu kita perasan orang yang dah tiba saat kematian dia, pada waktu itu kaki dia dah mula sejuk. Itu tanda kaki dia dah mula sejuk. Kadang-kala ada orang yang pada waktu itu dia pun pada waktu tu, kenapa sejuk je kaki mak? Kenapa sejuk je kaki ayah? Roh dah mula berpisah daripada badan, daripada arah kaki. Roh dah mula berpisah daripada arah kaki. Maka roh pada waktu itu dah tak boleh kembali ke kaki. Kaki pada waktu itu menjadi tak berguna. Roh ditarik daripada kaki. Daripada kaki. Dan engkau merasa sakit dengan tarikan roh tadi. Namun dalam kitab Imam Suyuti dibawakan riwayat, manusia tak boleh nak ceritakan sakit bagaimana. Dia tak boleh. Manusia tak boleh nak ekspresikan sakit dia bagaimana. Tak boleh. Sebab itu kita nampak orang yang menghadapi sakaratul maut, dia tak boleh nak berkata apa-apa. Dia tak boleh nak gambarkan apa-apa. Walaupun kita tahu kesakitan yang dialami. Nabi SAW sekadar mampu berkata, dalam hadis yang sahih, Nabi berkata, innalil mauti sakarat. Sesungguhnya untuk kematian itu ada kesakitan dia, ada sakarat dia. Sambil Nabi mengambil air dan menyapukan pada wajah mulia baginda Nabi SAW. Maka pada waktu itu roh itu ditarik daripada bawah tapak kaki engkau. Muka surat yang ke-101. Kemudian dirasai sakit tarikan roh itu pada seluruh badan, daripada daripada bawah kaki ke lutut. Daripada lutut roh itu ditarik ke pinggang. Kadang-kala ada orang yang disentap terus oleh malaikat. Ada orang yang malaikat tarik sedikit demi sedikit. Ada orang yang begitu. Masing-masing pada waktu itu hanya Allah yang tahu rahsia kenapa. Ianya adalah alam yang setiap daripada kita lalui.
Dan orang yang mengalaminya pun tak boleh nak ceritakan. Orang yang telah ditarik nyawa pun tak boleh kembali nak ceritakan. Maka tarikan yang sakit daripada bawah akan meningkat sehingga naik ke bahagian atas, sehinggalah sampai kepada kemuncak rasa segala sakit ketika mana saat akhir malaikat maut nak tarik roh daripada tubuh badan keluar daripada arah kepala. Segala kesakitan itu terasa di seluruh tubuh badan engkau. Perenggan yang seterusnya, orang yang sedang ditarik rohnya juga sama seperti orang yang ditarik seluruh anggota tubuh dan sendi-sendi daripada akar setiap rambut dan kulit. Seperti disiat-siat kulit daripada ubun-ubun hingga ke hujung kaki. Seluruh badan dia akan terasa sakit. Bayangkan roh ni dah selesa duduk dalam tubuh badan kita. Berapa lama? Berapa puluh tahun? Berapa ketika? Maka pada waktu itu dia telah mengalami keselesaan. Dan ada kadangkala roh pada waktu itu tak bersedia nak tinggalkan. Ada roh yang tak bersedia nak tinggalkan kerana kita tak buat persiapan untuk berjumpa Tuhan dan lain-lain. Segala kesakitan itu terasa di seluruh tubuh badan engkau. Seolah-olah ditarik, seolah-olah disiat-siat daripada ubun-ubun kepala hingga hujung kaki. Maka janganlah engkau bertanya lagi bagaimanakah sakit dia. Sangat-sangat sakit. Cumanya nanti bila kita pun alami, kita pun tak boleh nak cakap pada orang sekeliling kita. Kita tak boleh nak cakap, tak boleh nak kata. Tak diizinkan untuk bercakap bagaimana sakit. Tak boleh pada waktu itu nak menjerit pun. Tak boleh pun nak mengekspresi sakit tersebut. Tak boleh pada waktu itu. Allahumma salli ala habibina Muhammad. Saya hanya sempat benar-benar proses daripada awal sehingga saat kematian ayah mertua saya. Yang mana pada waktu itu dia tak boleh nak kata apa-apa. Yang dia hanya boleh sebut Allah, Allah. Mula-mula la ilaha illallah. Pada waktu itu pun dah mula lain macam. Dia hanya la ilaha illallah, menjerit. La ilaha illallah. Tapi dia tak boleh nak cakap benda lain. Dia tak boleh nak cakap apa-apa. Dia tak boleh. Dia hanya boleh pandang sekeliling. Dan itu pun mungkin kerana waktu dia hidup memang dia banyak zikir. Meremang bulu rumah bila cerita. Pada waktu tu waktu tahajud. Daripada pukul 4 lebih. Pada waktu tu dia dah, pada waktu itu sakit. Tapi dia tak boleh nak cakap apa-apa. Tak boleh nak cakap. Dia mula dengan zikir. La ilaha illallah. Makin lama makin kuat. Sebab sedang mengalami sakit. Last sekali bila nafas makin semput, Allah. Hanya tinggal Allah aja. Sampailah meninggal dunia. Tapi dia langsung tak boleh nak cakap. Sakit, tak ada. Pada waktu itu menjerit, tak ada. Yang hanya boleh pada waktu itu zikir ataupun bergantung apa yang kita biasa ucapkan dalam hidup. Kalau kita biasa zikir, selawat, benda baik, insya-Allah itulah peluang yang Allah berikan untuk kita beramal saat-saat akhir sebelum roh ditarik daripada tubuh badan kita. Tapi dia langsung tak boleh nak bercakap. Kita nampak sakit, tapi pada waktu itu langsung tak boleh nak gambarkan apa-apa. Maka sebab itu ada riwayat menyebut sesungguhnya maut itu Atiyah. Okey, sini nak bagi salam. Okey, sini. Sesungguhnya maut itu lebih sakit daripada pukulan pedang. Lagi sakit. Sebab kalau pukulan pedang, roh kita hanya terluka. Walaupun nampak tubuh badan kita yang terluka, sebenarnya yang ada rasa tersebut adalah roh kita. Maka ini lebih sakit daripada pukulan pedang. Lebih sakit daripada hirisan gergaji. Lebih sakit daripada potongan gunting. Kerana terpotongnya anggota tubuh badan dengan pedang hanya mencederakan bahagian roh yang ada pada anggota badan tersebut. Nak bagi salam ada peminat ke? Kejap je. Dengan okey. Sini. Kepala sini. Okey, dah. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Okey dah. Okey. Dah tumbuh gigi dah. Daripada dia baru lahir, setiap hari dia datang bagi salam. Nanti tak lama lagi boleh dengarlah dia bagi salam. Sekarang ni baru boleh sebut Allah. Sebut Allah? Boleh? Okey. Allah. Okey, nanti tak lama lagi beberapa Allah. Agus dah boleh sebut Allah.
Allah, baru boleh Allah. Assalamualaikum belum lagi. Nanti tak lama lagi boleh. Tak lama lagi boleh. Tapi istiqamah dia datang, merangkak daripada sana. Maka kata penulis, bayangkan sakit dia bagaimana. Bila ada benda tajam, lukakan satu bahagian tubuh badan kita, maka itu pun sakit. Itu pun sakit. Padahal sebenarnya roh kita yang mempunyai rasa, roh itu dia hanya terluka satu bahagian je. Dan itu pun bahagian yang kena pada badan dulu yang dirasai oleh roh. Itu pun dah sakit. Saya ketika mana kena operate kaki, pada waktu tu sakit tak boleh nak gambarkan, Masya Allah. Ketika mana terhiris dengan besi ampaian baju, pada waktu tu tercabut kulit, tergantung daging dan sebagainya, sakit dia Masya Allah, sampai hampir-hampir pingsan. Tapi taklah menyamai sakitnya ibu-ibu yang melahirkan sewaktu nak melahirkan. Cumanya sakit, sampaikan hampir-hampir nak pingsan pada waktu tu. Tapi itu baru satu anggota tubuh badan. Itu pun roh tu terluka je. Bayangkan kata penulis, roh tadi nak dipisahkan daripada badan, ditarik keluar daripada badan, ditarik. Bagaimana sakit dia? Tak dapat nak dibayangkan. Lalu ianya lebih sakit daripada pukulan pedang, lebih sakit daripada kena hiris. Sebab itu hanya sebahagian roh yang sakit. Maksudnya sebahagian daripada bahagian tubuh badan yang roh rasa sakit. Bayangkan ini roh ditarik keluar daripada tubuh badan. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Seterusnya kata penulis buku, bayangkan hirisan gergaji, pukulan pedang, potongan gunting, semuanya rasa sakit. Namun itu hanya mencederakan bahagian roh yang ada pada potongan badan itu sahaja. Lalu, bagaimanakah sekiranya rasa sakit itu tersebar ke seluruh tubuh badan? Sebab waktu itu seluruh anggota tubuh badan rasa sakit. Satu bahagian tubuh badan sakitnya pun tak terperi, dah sakit. Kena potong jari, Allahu Akbar. Kena pada waktu itu tetak tangan, Allahu Akbar. Kena pada waktu itu luka sedikit badan, Allahu Akbar. Itu baru satu bahagian daripada tubuh badan yang roh rasa sakit. Bayangkan kalau seluruh tubuh badan pada waktu itu merasa sakit serentak akibat daripada seluruh roh yang pada waktu itu rasa sakit. Tak boleh nak bayangkan. Tak boleh nak bayangkan. Namun pada waktu itu manusia tak diizinkan untuk lari, tak diizinkan untuk menjerit, tak diizinkan untuk kongsikan dengan orang sekeliling dia. Memang tak boleh nak kongsi pun. Sebab dia punya kesakitan itu sehingga hilangnya kata-kata. Kesakitannya pada waktu itu tak boleh nak gambarkan. Macam contoh, kadang-kala ketika mana isteri nak melahirkan, suami mungkin tanya sakitnya macam mana sakit. Dia punya sakit tu isteri nak melahirkan, dia tak boleh nak kongsikan. Saya ketika mana pada waktu itu sakit, dah tergantung daging dan pada waktu tu kulit. Orang tanya sakit ke tak, dah tak boleh nak cakap sakit dia bagaimana. Maka pada waktu itu bayangkan itu baru satu bahagian tubuh badan. Kata penulis, bayangkan seluruh anggota tubuh badan pada waktu itu sakit. Namun, jangan kita putus asa. Imam Suyuti dalam kitabnya membawa tajuk, sebenarnya semua kesakitan tadi Allah bagi kita rasa, sebenarnya adalah peluang terakhir untuk Allah ampunkan dosa kita. Peluang terakhir. So kadang-kadang kita lupa nak bertaubat. Itu adalah peluang terakhir Allah nak ampunkan dosa kita. Kerana setiap kesakitan, pada waktu itu Allah ampunkan dosa. Bayangkan dalam hadis, hatta syaukah, duri pun bila kena pada tubuh badan kita, Allah ampunkan dosa. Maka sebenarnya kita dengar macam ngeri, takut. Tapi sebenarnya itulah peluang terakhir Allah nak ampunkan dosa kita. Sebab lepas tu dah tak ada peluang lagi untuk pada waktu itu kita diampunkan dosa dengan amalan-amalan di dunia. Sesungguhnya orang perenggan terakhir muka surat 101,
Sesungguhnya orang yang dipukul masih dapat meminta tolong daripada orang lain. Kena pukul, tolong, tolong. Dia masih boleh cakap. Dia masih boleh berkongsi dengan orang lain. Dia pasti akan menjerit kerana masih ada sisa kekuatan dalam hati maupun lidahnya. Walaupun dia sakit sangat, tak boleh nak gambarkan, kena tetak, kena potong, dia masih lagi boleh minta tolong, menzahirkan kesakitan sebab dia masih lagi ada kekuatan. Kata penulis, sedangkan orang yang sedang bertarung dengan sakaratul maut, maka dia pada waktu itu dah habis suara kerana tidak dapat menahan dahsyatnya rasa sakit yang berada pada setiap sendi, setiap tubuh badan, setiap inci badan dia. Dia tak mampu nak menzahirkan apa-apa. Pada waktu itu dia tidak mampu nak menzahirkan apa-apa. Moga-moga dengan itu menjadi asbab Allah ampunkan dosa kita. Peluang untuk Allah ampunkan dosa kita. Kata penulis, malapetaka itu, kesakitan itu, muka surat 102, dirasakan sehingga di mulut. Kesakitnya sakaratul maut, mulut pun terasa sampai tak mampu nak minta tolong. Menggoncangkan hati. Rasa sakit tersebut pada setiap organ tubuh. Oleh itu, semua kekuatan menjadi luluh. Dah tak ada tenaga dah. Dah tak mampu. Kecuali kalau kita nampak mayat itu dia hanya pandang je kepada kita. Saya ketika mana lihat ayah mertua saya. Tapi syukur dia masih lagi dalam sakit dia ucap Allah. Pada awalnya dia ucap la ilaha illallah. Sebab itu yang ada pada lidah dia. Allah izinkan untuk dia beramal sampai betul-betul saat akhir rezeki dia. Mudah-mudahan kita pun hanya cakap benda-benda yang elok ketika mana datangnya sakarat kita. Hancur luluh pada waktu itu kekuatan dah tak ada. Dah tak mampu nak cakap sakit anak. Dah tak mampu nak cakap menjerit, dah tak mampu. Kerana seluruh anggota tubuh badan sedang merasai sakit. Fizikal menjadi lemah. Tidak lagi mampu meminta pertolongan kepada sesiapa pun. Akal sudah menjadi tidak sedar disebabkan terlalu sakitnya sakaratul maut. Kan orang bila terlalu sakit, ada yang sampai pengsan. Orang terlalu sakit, pada waktu itu ada yang tak sampai tidak sedar diri. Lidah menjadi bisu kerana dahsyatnya sakaratul maut. Semua anggota tubuh menjadi tidak berdaya. Maka kata penulis pada perenggan yang seterusnya, sebenarnya jasad yang ini kita sambung esok insya-Allah. Mudah-mudahan menjadikan bukan kita takut, tetapi menjadikan kita lebih mengharap kepada pengampunan Allah. Itulah peluang yang terakhir untuk Allah menerima taubat kita, dan kesakitan pun adalah cara untuk Allah menerima mengampunkan dosa kita. Sahabat-sahabat, insya-Allah bermula esok kita akan mula pembacaan kitab Tirmizi. Cuma ini dalam bahasa Arab. Cuma ada beberapa orang kata bahasa Arab pun bahasa Arab lah, kami nak join. Cuma terjemah ada. Kepada yang nak dapatkan terjemah dia, maka saya ada kongsikan di Telegram saya bermula esok nanti pada Telegram Kuliah Umar Aziz. Cumanya kalaulah ada yang nak dapatkan kitab yang sama bahasa Arab, dia ada 3 jilid, maka nanti maklumkan insya-Allah. Saya bantu untuk tanya kepada pengedar untuk pada waktu itu adakah masih ada stok dan sebagainya. Lalu Tirmizi ini sebenarnya saya kena mengajar 5 orang anak murid ibu saya sebagai 3 kitab terakhir yang mesti mereka khatamkan sebelum mereka boleh keluar daripada madrasah. Yang mana ini adalah sistem pengajian pondok yang banyak diguna pakai di Malaysia dan juga banyak negara. Maka 3 kitab tersebut adalah Tirmizi, Sunan Tirmizi, Muslim, Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari. Lalu kalaulah sahabat-sahabat nak join, silakan. Namun kalaulah ada yang boleh istiqamah pada setiap kelas, perancangannya bermula esok jam 5.15 pagi. Itu siri yang pertama. Kemudian 7.40 siri yang kedua. Kemudian 9.15 siri yang ketiga lepas hayati Quran. Dan 3 petang adalah siri yang keempat. Sehari saya cuba 4 siri. Namun kalaulah saya tak larat, saya akan maklumkan dekat Facebook. Selalu ni kalau ada, saya akan buat live.
Lalu kalaulah ada yang pada waktu itu nak join dan dapat join semua siri pada waktu itu, maka layak kalaulah nak untuk mendapatkan sanad. Cuma ni saya tak ada syarah banyak. Saya sekadar baca terjemahan 1-2 pengajaran. Sebab banyak yang pada waktu itu nak dikhatamkan. Lalu jumpa esok jam 5.15 pagi. Kalaulah ada yang nak join pembacaan kitab Tirmizi, kalaulah ada yang nak beli pun, walaupun bahasa Arab nak beli, so dia kata senang pada waktu itu nak tulis nota dan sebagainya, nanti maklumkan, saya akan bantu untuk dapatkan insya-Allah. Terima kasih semua. Dan kalaulah ada yang nak membuat pembelian buku mahsyar, masih lagi ada, boleh tekan link yang berada di ruang komen. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi esok jam 5.15 pagi.